Antara paparan menarik hari ini. Polis tahan peserta demo pro LGBT. Pejabat Istana Perak buat laporan polis, Sultan Nazrin tidak memihak. PAS Kedah berpecah, ada ahli bertanding calon bebas. Calon PAS buka Islam jadi pengerusi tahfiz. Ketua Polis Kuala Lumpur Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya menahan 8 individu kerana terbabit dalam perhimpunan di hadapan Kompleks Sogo di Kuala Lumpur pada Sabtu lalu. Beliau berkata mereka ditahan reman selama sehari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 186 Kanun Kesesaan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Katanya seramai 11 orang saksi telah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes ini. Kertas siasatan ini akan dilengkapkan dan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut. Justru Muhammad Suhaili menasihatkan orang awam supaya tidak terlibat dengan sebarang kesalahan yang melanggar undang-undang dan tindakan akan diambil kepada mana-mana pihak yang terlibat. Terdahulu tular di media sosial video memaparkan sekumpulan lelaki berhimpun di hadapan pusat beli belah berkenaan dengan membawa spanduk berkaitan LGBT dan ajaran agama Ahmadi. Kumpulan itu memegang spanduk antaranya bertulis "No one has to right to judge anyone but God" dan "Gay people are not criminals, being gay is not a crime". Terdapat juga spanduk dipegang bertulis "Ahmadi Agama Keamanan" dan "Cahaya mengutuk diskriminasi dan kezaliman terhadap orang-orang LGBT di Malaysia". Agama Ahmadi atau Agama Keamanan dan Cahaya memiliki ajaran yang berbeza dengan agama Islam, khususnya pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya seperti yang tertera dalam laman webnya, mengikut agama itu mempercayai 12 iman Ahmadi dan reinkarnasi. Agama itu juga percaya bahawa di setiap zaman ada seorang pemimpin yang dilantik sebagai wakil Tuhan yang maksum dan percaya kepada kebenaran sejagat. 3 minggu lalu, seramai 104 pengikut ajaran itu ditahan oleh pihak berkuasa Turki kerana mengadakan perhimpunan pro-LGBT di negara itu. Bagaimanapun perlu diketahui bahawa agama berkenaan adalah berbeza dengan ajaran Ahmadiyah di Malaysia. Sementara itu, media melaporkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan sedang dalam proses mendapatkan keterangan beberapa individu dikenal pasti terlibat dengan perhimpunan LGBT itu. Pengarahnya Muhammad Haji Ismail berkata, keterangan tersebut bertujuan untuk menyiasat dan mengambil tindakan selanjutnya bersama pihak polis. Pengerusi Barisan Nasional Kedah, Mak Zee Khalid berkata, gelombang besar penolakan BN di Kedah seperti yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15 telah reda dan berlalu. Secara peribadi, Mak Zee berkata dia yakin akan berlaku perubahan di Kedah pada pilihan raya negeri kali ini. Katanya gelombang yang berlaku pada November tahun lalu memang sangat besar hingga membolehkan Perikatan Nasional mendapat terlalu banyak undi. Tetapi dalam PRU 14 iaitu sebelum gelombang itu wujud, PAS cuma menang 15 kursi sahaja dan tidak dapat menubuhkan kerajaan. Yang menubuhkan kerajaan ketika itu adalah Pakatan Harapan sebelum kerajaan itu diambil alih oleh PAS di tengah jalan. Kini gelombang dalam PRU 15 sudah tiada dan kita kembali dalam keadaan asal. Pada PRU 15 November lalu, PM memenangi 13 daripada 14 kursi parlimen yang dipertandingkannya. Mereka tumbang termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan anaknya Mukris yang pernah menjadi Menteri Besar sebanyak 2 kali. Malah kedua-dua mereka hilang wang pertaruhan masing-masing. Tambah Mak Zee, jadi tanpa ada gelombang dan angin yang kuat itu, maka saya jangkakan akan berlaku persaingan sengit melibatkan PN dengan gabungan BN serta PH bagi memerintah negeri ini. Pada pilihan raya 2018, BN digulingkan selepas Pakatan Harapan memenangi 18 daripada 36 kerusi, manakala PAS berjaya mendapat 15 kerusi. Bagaimanapun, kerajaan negeri pimpinan PH tumbang pada 2020, menyebabkan pemimpin PAS Muhammad Sanusi Makno menggantikan Mukris sebagai Menteri Besar. Mengulas lanjut, Mak Zee berkata rakyat Kedah mula menyedari betapa mereka tidak boleh menolak BN begitu sahaja setelah melihat perbezaan khidmat antara wakil rakyat BN dan PN di kawasan tersebut. Katanya dalam PRU 15 yang datang, pada waktu itu bukan angin biasa-biasa, sebaliknya ribut taufan yang menyelbahi PN. Penilaian untuk mengundi sudah tidak bergantung kepada khidmat, tetapi lebih kepada sentimen agar terus menolak BN walau siapapun calonnya. Disebabkan itu, saya sering ingatkan agar rakyat mengundi kerana perkhidmatan dan bukan kerana gelombang. Fikir semula apa manfaat yang mereka terima jika sekadar menderu mengikut gelombang tanpa menilai perkara-perkara lain termasuk khidmat bakal diberikan wakil rakyat. Presiden MIC SF Venus Warren menafikan dakwaan bahawa 20 bahagian parti itu di Selangor akan menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di negeri itu. Ini susulan dakwaan Setiausaha PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir, bahawa pemimpin daripada 20 bahagian MIC Selangor telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PN bagi menyatakan sokongan terhadap gabungan itu. Katanya tidak betul. Mustahil 20 MIC bahagian negeri Selangor berikrar sokong PN tanpa pengetahuan pucuk pimpinan.
Mesej kepada ahli MIC daripada kepimpinan adalah jelas, iaitu menyokong calon BN sahaja. Terdahulu, Roslan mendakwa Timbalan Pengerusi PN Selangor, Yunus Hairi, bertemu 20 pimpinan MIC seluruh Selangor dan mereka menyatakan akan memberi sokongan kepada calon-calon PN pada PRN ini. Sebelum ini dilaporkan seramai 50 pemimpin MIC dari Selangor menyokong calon PN di negeri itu. K. Patiban yang mengetuai kumpulan berkenaan mendakwa mereka beralih sokongan kepada PN setelah MIC tidak dilayan secara adil oleh BN dan PH selain mendakwa gabungan itu mengabaikan nasib kaum India di negeri itu. Patiban turut muncul di pentas PN yang dihadiri pengurusi PN Selangor, Azmi Ali di Tanjung Karang. Dalam ucapan di majlis itu, Azmi berkata Patiban dilantik mengetuai Sekretariat Kelab Penyokong PN bagi kaum India dan bertanggungjawab bagi zon Selangor Utara. Susulan itu, Patiban yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MIC digantung keahlian yang berkuat kuasa serta-merta. Sebelum ini, beberapa sumber MIC memberitahu terdapat kekeliruan dalam kalangan ahli dan penyokong MIC berhubung peranan mereka dalam PRN pada 12 Ogos ini. Menurut sumber, keputusan rasmi MIC sebelum ini ialah menyokong PH di peringkat pusat tetapi tidak akan berkempen untuk calon gabungan berkenaan dalam PRN. Katanya, pendirian parti ini hanya akan turun berkempen bagi calon BN sahaja. Maka untuk kawasan Dewan Undangan negeri yang tidak ditandingi BN, adakah ahli MIC bebas berkempen untuk calon pilihan mereka? Seperti MCA, MIC sebelum ini membuat ketetapan untuk tidak meletakkan sebarang calon di mana-mana kerusi dalam PRN di 6 negeri bulan depan. Bagaimanapun, kedua-dua parti itu memberikan komitmen untuk membantu kempen calon BN. Tindakan dua parti komponen BN itu dibuat selepas mendapati mereka diketepikan daripada rundingan pembahagian kursi antara BN dan PH. Pejabat Sultan Perak telah membuat laporan polis Sabtu lepas berhubung tindakan seorang wanita memuat naik satu klip video yang mengaitkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, dikatakan bagi tujuan meraih kepentingan politik. Orang kaya bendahara Seri Maharaja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin dalam kenyataan berkata perbuatan itu bukan sahaja tidak beretika, malah secara tidak langsung mencemarkan nama baik baginda selaku Sultan yang memerintah negeri Perak. Beliau berkata cara klip video itu diolah setelah mengaitkan dan mengheret secara langsung atau tidak langsung kedudukan seorang raja pemerintah untuk tujuan politik kepartian. Katanya, ditegaskan bahawa DYMM Sultan Nazrin Muizzuddin Shah tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik. Katanya video yang ditularkan itu merupakan petikan sebahagian kecil titah Sultan Nazrin. Di Majlis Wacana Perpaduan Ummah bertemakan Perpaduan Ummah, Harapan, Realiti dan Cabaran, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada 19 Februari 2013. Muhammad Zahidi berkata tindakan yang dilakukan itu dipercayai bertujuan mempengaruhi pengundi agar penyokong PAS dalam suasana menjelang pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos 2023. Beliau berkata titah baginda itu syarat menghuraikan sejarah antara PAS dan UMNO selain peringatan kepada kedua-dua parti untuk mencari jalan menjalinkan persefahaman dan kerjasama meskipun memilih pendekatan politik yang berbeza. Katanya titah baginda mengandungi 7,500 patah perkataan dan mengambil masa 90 minit semasa dizahirkan. Bahagian memuji PAS hanyalah petikan pendek, begitu juga pujian terhadap UMNO. Baginda memberikan ulasan seimbang antara dua buah parti politik Melayu itu dan turut menzahirkan peringatan agar kegairahan mendapatkan sokongan politik dan kuasa jangan sampai memecah belahkan bangsa dan memusnahkan negara. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar menyifatkan Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno gagal mentadbir negerinya sendiri sehingga dua ahli PAS dilangkaui bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya negeri Ogos depan. Menurutnya, keharmonian yang diuawakan Perikatan Nasional sebelum ini sebenarnya tidak berlaku kerana dua bekas pemimpin PAS di pulau itu tidak bersetuju bersatu dicalonkan mewakili PN di Dun Air Hangat dan Kuah. Katanya, dia, Muhammad Sanusi, gagal di negeri sendiri menguruskan soal agihan rundingan kerusi sehingga tiada kerusi ditandingi PAS di Langkawi. Mereka ahli PAS sangat kecewa. Saya tahu kerana mazhar anak buah saya dahulu ketika kami sama-sama dalam PAS. Mereka menceritakan bagaimana bersatu yang langsung tidak mempedulikan dan mengambil tahu mengenai PAS di Langkawi selepas menang pilihan raya umum ke-15. Wakil rakyat langsung tidak bertanya khabar. Mereka sangat kecewa sebab itu mereka harap paling tidak Dun Kuah ditandingi calon PAS, sebaliknya tidak berlaku. Pada masa sama, Mahfuz yang juga naib Presiden Amanah itu mengakui terkejut apabila anak Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat, Nik Muhammad Abduh yang membawa perwatakan bekas Musyidir Am tidak dicalonkan di Kelantan. Beliau menyifatkan adalah malang apabila pemimpin PAS tidak menghiraukan legasi Nik Aziz, malah seperti mahu memadamkan ketika ini. Mengulas lanjut, Mahfuz berkata beliau percaya tindakan dua pemimpin PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas turut mendapat lampu hijau kepimpinan PAS Pusat bagi menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada Persatu.
Seorang calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri Bahau dianggap sebagai calon yang tangkap muat lantaran mencetuskan banyak keraguan berhubung latar belakangnya. Paling dilihat menjadi bahan sendaan orang ramai ialah kerjaya PM Kumar sebagai pengurusi Pusat Tahfiz Al-Quran, walaupun dia calon bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat Negeri Sembilan. Poster kempen calon berkenaan yang turut dimuat di TikTok Kumar yang kononnya memperoleh diploma dalam pengurusan perniagaan dari Bed Faith University itu tular di media sosial. Menerusi deretan komen di TikTok, Ketua DHPP kawasan Jempol itu, rata-rata warganet mempersoal siapa sebenarnya Kumar termasuk bertanyakan lokasi pusat tahfiz yang dipengerusikannya. Malah orang ramai juga mempertikai bagaimana calon PAS berusia 54 tahun itu boleh selamba menggunakan gelaran doktor tetapi kelayakannya hanya diploma. Salam Ustaz Kumar, share location pusat tahfiz, anak buah saya nak join. Copetlah tuan, kek mana pusat tahfiz itu? Gamai nak daftar itu. Pengurusi pusat tahfiz mana tu? Tahfiz Al-Quran mana tu? Letak nama please. Dahsyat diploma tapi title doktor, semua title lah dia balut. Sehubungan itu, orang ramai berharap agar rakyat terutamanya pengundi Bahau menolak calon tangkap muat yang dilihat sangat berbohong secara terang-terangan. Namun, ada yang berpendapat kemampuan untuk berfikir secara rasional itu mungkin tidak wujud dalam kalangan penyokong tergapas yang kerap digelar netizen sebagai walaun. Salah seorang responden berkata, letaklah apapun walaun tetap percaya. Kumar atau nama tentera dalam senarai SPR, Kumar S. Paramasivan akan berdepan dengan calon Pakatan Harapan yang juga penyandang Teo Kok Siong dari DAP. Dia adalah antara 3 calon bukan Islam dari DHPP Negeri Sembilan yang diumumkan sebagai calon PN pada PRN Negeri Sembilan 12 Ogos ini. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Delan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.